Balik lagi bersama kami dalam Wanita Hari ini. Baiklah, sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat, pandangan ataupun komentar tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu khasiat lobak merah, anda boleh terus menghubungi kami di laman sesawang Facebook dan juga Instagram kami. Jadi bolehlah tanya soalan jikalau anda ada soalan-soalan nak dikemukakan. Baiklah, untuk hari ini seperti yang telah saya wawarkan sebentar tadi, kita akan berbicara tentang satu topik istimewa iaitu berkaitan dengan khasiat lobak merah. Lobak merah ini dikelaskan sebagai sayuran dan bahan masakan yang paling utamalah dalam kehidupan kita di masyarakat di Malaysia ini. Dan khasiat lobak merah ini mempunyai kelebihan yang tersendiri dan antara ini seperti yang telah saya katakan tadi, ramai yang tahu bahawa makan lobak merah akan orang kata penjagaan mata tu lebih terjaga dan banyak lagi sebenarnya khasiat-khasiat lain, antaranya mungkin tentang ada yang pendapat mengatakan tentang sebagai satu anti-kanser. Adakah betul? Jadi kita akan bersama dengan tetamu yang sudah pun bersama kita di atas dalam talian. Tapi kita nak juga bersama dengan kawan ataupun sahabat baik saya ni dalam Wanita Hari ini bersama dengan Fiza. Fiza, kita nak tanya, Fiza suka makan carrot ke? Suka sangat. Lagi sebab carrot ni macam tadi Zura cakap kan, dia bagus untuk mata. Tapi sebenarnya kalau kecil-kecil dulu kita selalu ingat carrot ni sebenarnya bagus untuk mata sebab dia tinggi dengan kandungan vitamin A. Tetapi sebenarnya lobak merah ni juga mempunyai pelbagai khasiat lain, terutama sekali untuk kita orang wanita ni, dia juga bagus untuk kecantikan. Dan sebenarnya Zura, kalau kita cakap tentang lobak merah ni, dia mungkin ada perkaitannya dengan anak-anak yang suka makan dengan lobak merah ni sebab kartun Bugs Bunny suka makan lobak merah. Betul tak? Betul. Dan kita hari ini mungkin nak terus tanyakan kepada tetamu kita yang pertama, Zura, kalau Zura boleh perkenalkan untuk kita ketahui sebenarnya apakah lagi antara manfaat dan juga khasiat lobak merah ini terhadap kesihatan dan juga kecantikan khususnya. Silakan Zura. Okey, jadi kita akan bersama pada hari ini seorang pegawai dietetik Hospital Pantai Kuala Lumpur bersama dengan Puan Gusharan Kaur-Gill yang sudah pun bersama-sama kita di atas dalam talian ini. Hello. Ya, Puan Gusharan? Yes. Okey. Okey, sekarang ni itu tadi dengan topik perbincangan kita pada hari ini iaitu khasiat lobak merah. Mungkin ramai juga nak tahu secara memulakan perbincangan kita pada hari ini, mungkin Puan sendiri nak ceritakan sedikit tentang apakah sebenarnya khasiat utama yang terkandung di dalam lobak merah ini. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat tengah hari. So memang lobak merah mengandungi banyak khasiat. Lobak merah mempunyai antioksidan dan juga vitamin dan mineral yang pelbagai sebenarnya dalam lobak merah. Yang pertama adalah antioksidan yang memberi warna orange. Okey. So beta-carotene sebenarnya dia membantu dalam penghasilan vitamin A dalam tubuh badan kita. Dan sebenarnya penyerapan beta-carotene adalah lebih baik selepas lobak merah dimasak. Okey, teruskan Puan. Dia baik dan juga dapat menyokong sistem imuniti badan. Selain itu terdapat satu lagi itu dia tadi. Yang biasanya berlaku dalam golongan yang berusia 50 tahun ke atas. Okey, Sharon, mungkin Sharon boleh kongsikanlah juga kalau kita cakap tentang lobak merah ni, kebiasaannya orang tahu tentang kandungan beta-carotene yang tinggi, khasiat vitamin A yang bagus untuk mata dan sebagainya. Tapi melalui pembacaan mungkin ada juga orang yang tidak tahu ataupun kurang tahu tentang sebenarnya selain daripada ia bagus untuk mata dan juga kecantikan kulit, ada juga yang mengatakan ia merupakan antara salah satu sumber diet carotenoid yang bagus untuk anti-kanser. Sejauh mana kebenarannya ini? Kalau boleh dikongsikan. Sememangnya sebab beta-carotene datang daripada keluarga carotenoids. Dan memang sebenarnya antioksidan berfungsi untuk mengurangkan keradangan, which is inflammation, yang sebenarnya is the reason untuk kebanyakan penyakit. Jadi memang ada kajian-kajian yang menunjukkan pengambilan antioksidan seperti beta-carotene boleh mengurangkan risiko kanser. Tapi ia harus juga datang dengan dengan gaya hidup lain yang gaya hidup yang sihat, bermaksud senaman,
balance diet dan juga stress management juga. Bermakna lobak merah ini membantu sebenarnya untuk mencegah kanser itu. Dan saya juga ada terbaca tentang ada yang mengatakan bahawa lobak merah ini kalau kita amalkan boleh juga mencegah kerosakan gigi. Sejauh mana kebesarannya kita tak tahulah. Betul ke Sharon? Mungkin sikit nak ulas sedikit. Kerosakan gigi mungkin lebih kepada kerana lobak merah ni ada rasa manis. Jadi selain daripada mengambil candies ataupun gula-gula, disarankan untuk mengambil sayur-sayuran yang berasa manis lah, mengurangkan risiko untuk kerosakan gigi. Okey. Tapi bagaimana pula dengan antara lain yang mengatakan bahawa sebenarnya lobak merah ini juga adalah baik untuk golongan perokok. Jadi bagi mereka yang hisap rokok, digalakkan untuk memakan ataupun mengambil lobak merah ini kerana ia dikatakan mampu untuk meneutralkan racun rokok. Jadi kru-kru dalam studio di panel dan penonton-penonton mungkin boleh dengar. Silakan. Memang terdapat kajian yang menunjukkan golongan perokok yang mengambil beta carotin ataupun daripada lobak merah ini dapat mengurangkan risiko kanser paru-paru. Menyutralkan rokok dalam racun dalam rokok so far tak pernah baca lagi, tapi in general memang dapat mengurangkan risiko kanser seperti yang kita bincang tadi. So dia dapat mengurangkan risiko kanser paru-paru. Itu tentang kebaikan-kebaikannya lah juga. Tentang sedikit mungkin kita nak bersama-sama segmen kita ni sebenarnya ada satu lagi kita nak tunjukkan kepada penonton-penonton setia wanita hari ini tentang satu demonstrasi, iaitu demo nasi lobak merah. Saya sebenarnya pernah makan nasi lobak merah ni, memang sedap, tapi saya tak tahu cara nak membuatnya. Hafiza tahu ke? Macam mana cara pernah buat? Saya tak pernah buat sebab saya sebenarnya kan nasi yang berwarna ni saya kurang gemar kecuali nasi ayam. Kalau kebiasaannya saya hanya makan nasi putih saja. Tapi ini kan mungkin sesuatu yang menarik juga, idea dan juga inspirasi untuk penonton-penonton kita menyediakan hidangan makan tengah hari ataupun makan malam nanti untuk anak-anak sisi keluarga. Terutama sekali kita nak menggalakkan anak-anak kita ni untuk mengambil sayur. Jadi kita akan bersama dengan Puan Azifah Abidin daripada Selera Ajipa yang akan berkongsi tentang resepi nasi lobak merah. Silakan Puan Azifah. Ya. Assalamualaikum. Selamat tengah hari wanita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Puan, mungkin boleh tunjukkan sedikit kepada kita kalau mungkin sudah bersedia di kaca TV. Okey, kita nak tunjukkan sebenarnya demonstrasi nasi lobak merah ini yang saya sendiri nak pelajari macam mana teknik-teknik tertentu, macam mana agaknya nak masak nasi lobak merah ini. Apakah bahan-bahannya? Apakah keistimewaan nasi lobak merah ini. Jadi kita sekali lagi bersama dengan Puan Nur Azifah Abidin. Silakan Puan Azifah. Okey, sebenarnya masak nasi lobak merah ni memang sangat senang lah kan, dan mudah, dan ini memang sangat sedap. Memang sesuai untuk kita hidangkan pada anak-anak kita dan juga keluarga. Okey, Puan Azifah boleh teruskan. Apakah bahan-bahan yang digunakan untuk kita buat menu nasi lobak merah ni? Silakan. Okey, antara bahan-bahan dia kita perlukan halia, bawang merah, susu cair, beras basmati, jus lobak merah, daun pandan, kulit kayu manis, bunga lawar, dan juga kita perlukan air untuk memasak nasi lah. Jadi kita menggunakan pelantar sebab setengah orang boleh juga kita gunakan minyak sapi ataupun menggunakan minyak masak, tak ada masalah. Bagi saya akan menggunakan pelantar. Okey. Nampaknya macam teknik nasi lobak merah ni macam lebih kurang nasi tomato je. Cuma ditukarkan sedikit dengan lobak merah. Lobak merah tu perlu dihiris-hiris atau bagaimana Puan? Okey, lobak merah tu kita hiris halus-halus, dan ada juga batang tu kita blendkan dia jadikan jus. Supaya nasi tu akan jadi warna dia lebih cantik dan lebih
terasa lobak merah dia. Wah, okey. Puan Azifah mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton kan. Orang biasa dengar nasi tomato guna tomato, nasi ayam guna ayam, nasi daging guna daging. Tapi nasi lobak merah ni adakah dia memang idea ataupun inspirasi daripada puan sendiri ataupun sebenarnya itu adalah rasa turun-temurun yang menjadi mungkin menu istimewa dalam keluarga puan, kalau boleh dikongsikan? Okey, alhamdulillah sebab arwah mak dia memang mencipta berbagai rezeki. Jadi saya ni memang suka masak, suka tengok apa juga dia masak. Dia memang rasa masakan itu memang kena dengan selera kan. Jadi saya memang mewarisi dia lah. Sebab dia kadang-kadang buat nasi pandan kan. Wow. Wah, nasi pandan ni. Itu nasi pandan biasanya nasi lemak kita tak daun pandan lah ya. Okey, ini tak pernah dengar lagi. Tapi mungkin nanti boleh topik lain kita buat nasi pandan pula. Dan saya sebenarnya nak tahu juga puan, macam mana agaknya berapa banyak lobak merah yang digunakan untuk kita buat nasi lobak merah ni. Kalau tomatonya kita tahulah kita boleh campur dengan tomato puree dan sebagainya. Kalau lobak merah ni berapa banyak? Sekilo ke berapa banyak kita nak tahu? Okey, sebenarnya kita ikut sukatan beras kita. Kalau kita gunakan 2 cawan beras, kita gunakan 2 cawan air. Okey. Kemudian lobak merah ni, untuk 2 batang lobak merah ni kita slice dia kecil-kecil. Maksudnya kita sagatkan dia. Dan 1 batang lagi kita buat jus dengan 1 cawan air. So maknanya untuk bezakan dengan masakan beras kita nantilah untuk nasi kita. Okey. Tapi kan orang cakap kalau makan ni dia kena ada gunya, betul tak Zura? Dan Bau Puan tadi Azifah. sama soalan saya dengan Fiza lebih kurang. Lepas ni apa kita nak makan ni dengan nasi lobak merah? Apa lauknya ya? Sebab kalau nasi tomato selalu orang makan dengan ayam masak merah. Ya Allah Tuhanku, sedapnya tengah-tengah hari ni kan. Kalau nasi daging ada daging rebus dengan air asamnya. Tapi kalau nasi lobak merah ni gunya apa? Dalca ke, kurma ke, ayam rempah ke? Apa tu Puan Azifah? Okey, sebenarnya nasi lobak merah ni dengan nasi dia sendiri tu je kita dah boleh makan terus. Memang dah rasa sedap. Jadi untuk kita buat tambahan lauk dia, kita boleh buat acar rampai, itu acar carrot juga. Berasaskan carrot juga, itu acar yang kita campur carrot, timun, bawang putih, bawang merah, cili api dan kita masak menjadikan acar. Dan lauknya tu kita boleh makan juga dengan ayam masak merah, daging hitam, semua boleh. Jadi tak ada masalah. Untuk carrot kita boleh perbagaikan lauk-lauk kita. Okey. Itu dia sebenarnya. Mungkin bolehlah sebenarnya kita gunakan ataupun makan nasi lobak merah ni bersama dengan ayam masak merah dan macam-macam lagi lah. Untuk lauk pauk ni boleh kita sama je konsepnya ikut nasi kita tomato. Kalau saya suka ayam masak merah, lebih sedap lah kita makan kan, dengan dalca dia pun best juga. Okey. Awak buat kita lapar lah. Yelah, kita kan tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Ni mungkin idea-idea terbaru yang boleh kita praktiskan ataupun kita amalkan, nanti kita boleh buat untuk nasi lobak merah. Okey, kita sebenarnya ada satu lagi bingkisan yang akan kita kongsikan bersama anda tentang trivia lobak merah. Ya, demo sebenarnya kita ada satu demo masak lobak merah ataupun nasi lobak merah ni. Kalau kita nak tahu, jom kita saksikan bingkisan ini. Silakan. Yang kita dah potong-potong, 1 cawan susu, 1 cawan jus lobak yang kita dah blend dah, 2 cawan beras, ada 2 cawan pelanta, juga daun pandan untuk mewangikan dia nanti kan masa kita nak tumis. So sedikit garam dan 2 batang lobak merah yang kita dah sagat halus. Okey. Jadi itulah sebenarnya cara-cara untuk membuatnya ya. Seterusnya. Mula kita panaskan dulu pelanta tu supaya dia cair untuk kita tumis. Dan kita boleh juga gunakan butter, kita boleh juga gunakan minyak jagung, minyak masak, tak ada masalah. Ada juga orang suka minyak sapi tapi bukan semua orang suka minyak sapi kan. Jadi saya gunakan pelanta.
Okey. Jadi sebenarnya orang kata kalau kita masak ni boleh ikut kreativiti kita lah kan. Sebab topik kita hari ni lobak merah. Jadi kita jadikan lobak merah tu sebagai hero dan juga heroin dalam masakan kita tu untuk kita orang kata menarik perhatian anak-anak kita yang mungkin susah nak makan sayur, tak suka dah masuk dalam nasi tu, diorang tak tahu pun kan Zura kan? Betul tu. Saya punya 2 orang anak. Kadang-kadang sayur lobak merah ni susah sikit nak makan sebabnya agak keras sedikit. Jadi mungkin ini adalah satu teknik yang boleh kita gunakan untuk mak-mak lah di rumah. Kalau kita nak orang kata nak masukkan elemen sayur-sayuran tu boleh dengan mencampurkan dalam nasi itu, jadi mereka tak rasalah sangat kan. Jadi secara tidak langsung dapat juga merasai ataupun nutrien khasiat sebenar sayur lobak merah ini. Okey, kalau kita nampak lihat di visual ini, sebenarnya cara masak nasi lobak merah ni taklah sesusah mana Fiza. Jadi mungkin boleh kita boleh buat selepas ini. InsyaAllah ni masa lebih kurang tengah hari masih boleh lagi lah kalau kita nak masak makan tengah hari ni kejap lagi. Jadi itulah sebenarnya saya nak tahu, sebenarnya memang lobak tu kita perlu letak dengan kuantiti yang agak banyak sedikit lah ya untuk merasakan rasa lobak merah itu. Jadi cara dia pun agak mudah sebenarnya kalau kita lihat. Dan disebabkan lobak merah ni dia ada warna itu sendiri, jadi kita tak perlu nak tambah kunyit ke nak tambah rempah ke. Nanti nasi kita tu akan jadi warna yang sangat-sangat cantik. Okey. Itulah dia saya kira kan. Kalau macam mak-mak kita, contoh macam Puan Azifah ni juga ada macam-macam tips yang akan dikongsikan dan memberi inspirasi untuk macam kadang-kadang kita ni sibuk bekerja kan Zura, kita tak tahu ada macam-macam sebenarnya idea yang boleh kita jadikan hidangan istimewa untuk si keluarga kita. Puan Azifah mungkin boleh kongsikan juga selain daripada nasi lobak merah, kalau mungkinlah ada penonton-penonton yang teringin nak belajar ke, nak tahu resepi, nak tengok antara resepi-resepi lain yang banyak dikongsikan oleh Puan Azifah, ada ke laman sesawang Instagram ataupun Facebooknya? Okey, boleh ke FB saya sendiri, Nur Azifah Abidin, ataupun ke IG Selera Zifah. Kebetulan saya memang ada jual nasi daging ayam asam perisik. Bila nasi daging ni memang popular di utara, so kita kena sebut ayam asam perisik lah kan. Ayam asam perisik itu dia. Saya berniaga di AU 5 Lembah Keramat. Okey, ada siapa yang nak bolehlah tengok ID saya. Okey, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Azifah kita. Jadi selepas ini insyaAllah kita nak follow lah Puan Nur Azifah ni berkongsi sebenarnya macam-macam jenis masakan di IG beliau. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Dan kita sebenarnya ada satu lagi perkongsian bingkisan berkaitan dengan trivia lobak merah yang telah disediakan oleh wartawan kami. Sama-sama kita saksikan. Silakan. Lobak merah merupakan sejenis tumbuhan yang menyimpan makanan di dalam umbi dan ia dipercayai berasal dari Afghanistan, India dan Eropah. Tahukah anda pada zaman dahulu warna asal lobak adalah ungu, putih dan kuning? Namun pada kurun ke-17, satu bakal lobak telah dihasilkan yang memiliki kandungan beta-karotin di mana ianya sama dengan labu dan ubi keledek. Selain itu, lobak merah bagus untuk kesihatan mata. Kandungan vitamin A dan B membantu mengekalkan tahap penglihatan mata yang baik. Lobak merah juga dapat membantu mengurangkan berat badan kerana kandungan enzim yang dapat melancarkan pencernaan dan menghalang pengumpulan lemak dalam badan. Manakala kandungan serat di dalamnya akan membuatkan anda berasa kenyang untuk tempoh lebih lama. Ternyata banyak khasiat yang terdapat dalam lobak merah dan ianya sesuai dimakan tanpa mengira peringkat umur. Saya kalau makan lobak merah ni memang akan melalui masakan ataupun makan macam tu saja. Untuk salad pun saya selalu seringkali buat bersama-sama untuk keluarga lah. Dan hari ini juga kita akan bersama dengan satu lagi tetamu kita, seorang lagi tetamu kita akan menunjukkan kepada kita tentang demo cara-cara menyediakan moist carrot cake. Ini juga menjadi satu kesukaan saya, kegemaran saya, carrot cake ini. Jadi kita bersama dengan Puan Amal Syafiqah Cik Muhammad Ruzima yang sudah pun bersama-sama kita di dalam talian. Hello, Assalamualaikum Puan Amal. Hello, Assalamualaikum. Okey, hai. Okey, ceria nampaknya di situ ya. Okey. Baik, nak bercerita tentang carrot cake ni. Saya kira ramai di antara kita yang gemarkan tentang hidangan carrot cake ataupun kek lobak. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Puan Amal sendiri, memang dah lama ke ada permintaan kek dan sebagainya tentang carrot cake ini di pasaran atau macam mana agaknya?
Okey, Alhamdulillah. Sekarang memang buat bisnes dari rumah lah kan. So memang permintaan kek tu banyak, and Amal ada buat benda lain juga selain carrot cake. Pavlova, macam-macam kek lah kita ada buat. Okey. Okey, Amal, selain saya teruja mendengar Amal cakap Amal ada buat carrot cake, kek lobak merah ataupun pavlova dan sebagainya, saya teruja juga tengok koleksi pinggan-pinggan dan juga cawan di belakang tu. Di belakang tu ya. Okey, kita nak terus kongsikan. Bila kita cakap tentang carrot cake ni kan, dia sebenarnya memang resepi yang nostalgia, sebab mungkin ramai juga bila cakap tentang carrot cake ni akan teringat tentang resepi yang kebiasaannya dibuat oleh nenek kita, oleh ibu kita. Jadi mungkin boleh kongsikan Amal, dari mana datangnya resepi ni? Sendiri ke? Resepi turun-temurun ataupun bagaimana? Oh, resepi ni memang dari sejak kakak lagi dia menggunakan resepi ni untuk bisnes. So Amal pakai juga, and sekarang Amal yang jual kek carrot ni. Yeah. So bahan-bahan dia simple je nak buat carrot cake ni. Okey. Okey, bahan-bahan dia kita ada minyak, carrot, tepung, telur, sugar, cinnamon and baking soda. And last kali walnut lah kita letak dalam tu juga. Okey. Bermakna ingredient ataupun ramuannya taklah sesusah mana tapi Cara simple je nak buat. Cara ataupun pembuatan dia tu agak berbeza sikit. Mungkin boleh terangkan juga macam mana cara membuat kek carrot cake yang baik, yang bagus lah, yang sedap dimakan. Macam mana? Okey, carrot cake ni base dia kita pakai minyak, kita tak pakai butter sebab basically memang untuk dapatkan kek yang moist dengan sedap, kita memang pakai minyak vegetable oil lah. Okey, hasil tu bahan-bahan yang boleh korang tengok. Okey, jadi bahan-bahan tadi dah pun dikongsikan oleh Amal kan. Okey, kalau kita cakap tentang buat kek ni, dia memang ada banyak orang putih kata do's and don't. Apa yang boleh, apa yang tidak. Sebab kebiasaannya memang kalau kata 5 biji telur saiz A, 5 biji telur saiz A kita kena guna. Jadi kalau macam kek Amal ni, apa antara keistimewaan ataupun perbezaannya berbanding kek-kek lain yang banyak ada di luar sana? Okey, carrot cake Amal ni dia ada caramel filling lah kita letak. Orang lain tak letak kot, tapi kita memang specialnya sebab kita letak caramel filling dekat setiap layer tu. Nanti ada videonya. Okey. Saya nak bertanya juga tentang kadang-kadang ada setengah anak-anak kita ni yang nak makan kek ini tapi mereka ada lactose intolerance ya. Tak boleh minum susu dan sebagainya. Jadi ada tak cara yang terbaik lah Amal mungkin bagi mereka yang ibu-ibu teringin nak memberikan anak-anak yang ada lactose intolerant ni, tapi cara terbaik untuk mereka gunakan tanpa susu. Ada tak kaedah-kaedah yang boleh digunakan? Boleh ke? Boleh sebab carrot cake ni memang base dia tak ada memang tak ada susu lah. Tapi krimnya tu krim mungkin tak pakai krim lah ya? Kita pakai butter and cream cheese sahaja. Okey. Untuk dia punya itulah cream cheese tu. Okey, tapi saya tengok tadi tu Amal macam ni kan, Amal uli guna tangan. Yes. Kalau macam saya selalu uli kat kedai. Dah siap. Tunjuk-tunjuk Fiza. Kadang-kadang tapi ada setengah orang dia suka guna mixer. Adakah boleh ataupun tidak sebenarnya? Ataupun sebenarnya kalau kita battle guna tangan tu lagi sedap, lagi cantik, lagi naik, lagi gebu tu macam mana tu? Macam awal-awal tadi butter dengan butter pula vegetable oil dengan carrot. Memang kita akan tu dululah, kita akan mix dulu. Lepas tu last kali baru kita kaut balik. Dia panggil kaut balik sebab kalau kita mix biasa nanti kek boleh bantat. Macam tu. Teknik. Sebab tu kita pakai teknik kaut balik macam tu. Kau balik Fiza. Saya buat faham. Saya buat faham. Kita kadang-kadang kalau kek-kek ni kita lebih suka tunjuk-tunjuk je lagi sedap, lagi mudah. Saya pun setuju. Tapi sebenarnya inilah cara yang terbaik sebenarnya untuk kita bila kita sendiri sebagai ibu-ibu di rumah ni menyediakan makanan sendiri. Jadi kita tahu apakah ramuan yang terkandung, apakah bahan-bahan yang kita gunakan, lebih bersih, lebih sihat untuk anak-anak kita makan, memberikan kepada keluarga kan. Jadi lebih senang. Jadi nak tanya juga Amal sedikitlah tentang mungkin ada tips-tips lain yang mungkin boleh dikongsikan apabila kita nak menyediakan satu penyediaan kek carrot ataupun kek lobak merah ni, macam mana kalau ada yang terlebih tu tak boleh, terkurang pun tak boleh, macam mana? Ada teknik lain? Seeloknya memang ikut resepi yang kita dah buat lah kan. Lepas tu kalau dia kata macam tadi dia kata 3 biji telur, so memang kena 3 biji telur. Kalau lebih mungkin kek tu boleh jadi basah ke, dia tak
cukup moist ke. Faham. Sebab itulah ada setengah orang dia memilih untuk memasak berbanding membuat baking. Okey, Amal juga mungkin boleh kongsikanlah kepada penonton-penonton kita kan yang mungkin dah teruja dan mungkin dah bolehlah buat persediaan ataupun tempahan awal. Sebenarnya mungkin kalau sementara beberapa hari sebelum Ramadan ni, kalau ada sambutan hari jadi di rumah ke, kenduri ke, bagaimana cara sebenarnya untuk mereka membuat tempahan? Boleh dibuat 24 jam sebelum ke ataupun kena ada tempoh-tempoh tertentu sebelum kita buat tempahan ni? Oh, kalau nak tempah dengan kita boleh pergi ke Princess Kitchen. Nanti dekat situ boleh tengoklah kek mana-mana nak order. Lepas tu seeloknya 2 atau 3 hari awal. Oh, tapi nak tahu juga selain daripada carrot cake ni ataupun kek lobak merah ni, apa lagi yang ada? Ada pavlova saya tengok tu, apa lagi yang ada sebenarnya? Pavlova, Victoria cake, semua ada lah, insya-Allah. Boleh pergi ke Princess Kitchen. Boleh. Terima kasihlah Zura nak hantar kat saya. InsyaAllah untuk Ramadan ni kita berkongsi rezeki. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Amal. Puan Amal kita bersama-sama kita pada hari ini berkongsi sebenarnya cerita macam mana nak membuat kek lobak merah yang sedap. Memang sebenarnya mahal juga kek lobak merah ni, bukan murah tapi kalau kita buat sendiri insyaAllah orang kata air tangan ibu tu lebih berkat untuk sisi keluarga. Baiklah, kita akan kembali lagi dengan topik khasiat lobak merah ni sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.